Dia lah. Aduh. Payahlah nak jaga hak depan, hak nak jaga hak online. Tak jaga pun dia pun nak tengok. Okey, ada. Okey, dekat TikTok dah okey. Kita tengok dekat ni pula. Okey ke tak? Oh, Waalaikumsalam. Nek apa abang Nek? Nek pun orang duk sibuk. Sat lagi Nek, nak balik lagi. Lama tak jumpa Ustazah kan? Kata tak sihat. Yalah. Sana ni duk kalut ni dah. Tak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunyi kipas Ustazah ke? Okey kalau dah ada. Kipas pula ingat. Tutup lah. Hello. Hello. Allah dia haru. Hello. Hello? 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 Ha? Dengar kat luar? Oh, dalam tak dengar? Oh, pula dah. La ilaha illallah. Letih. Hello? Dengar dah? Dengar. Minta maaf hari ni ujian sikit sebab kita buat dalam masjid jadi banyak kelengkapan yang tak cukup. Banyak kelengkapan yang tak cukup. Bolehlah nah? Bolehlah nah? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Satu dunia pula. Satu al-ustaz dengar. Allah berhenti dah doa tak mana tak. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu, iman dan amal kami. Hubungkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal salih dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Ustaz. Oh, nak minta pindah. Okey, kita pindah tempat Ustaz nah. Ustaz, ada wifi masjid tak? Ada. Sebab line tak elok. Okey, kita nak pindah tempat. Kita pindah Ustaz, bawa beg saya nah. Bawa satu. Bawa satu. Kita nak pindah. Mana dia? Ustaz duduk sana. Kita pindah tempat. Allahu Akbar. Ni kaki bukan boleh bersilah saya guna. Aduh.
belah ni dia tak boleh nak. Belah ni dia tak boleh nak. Lama-lama hampir pukul 4. Aduh. Allahu Akbar. Ubah tempat. Rekod tak? Tak buka sini. Ada bunyi ke tak? Wifi. Saya WhatsApp Ustaz. WhatsApp tak boleh, saya dah buka line dah. Buka line Okey, Ustaz tulis dekat sini. Mana beg Ustazah, mana buku Ustazah? Beg Ustazah mana? Amboi. Kat kalau line tak elok kita ni. Ustaz, kalau line tak elok kita guna wifi. Hak ni tak mau guna kan? Okey, Ustaz. Hak ni boleh tak? Masjid Maram. MERAM 21. Password yang nilai password. Password. Alright. Ustaz ni tak guna. Allahu Akbar. Kejap. Kejap lah. Aduh. Peluh dah, tak ada start lagi ni. Mati engkau. Okey, line okey tak? Dekat TikTok line okey tak? Masjid cantik kan? Masjid cantik. Peluh. Line okey tak? Dekat TikTok okey tak? Dekat page okey tak? Waalaikumsalam. Kalau line okey, saya tak tukar wifi lah. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallahu khairan katsiran pada Ustaz kita, Ustaz Azman dan juga JK Masjid tadi pindah ke sini. Line okey, alhamdulillah ya. So kita tak payah, Facebook pun okey. So kita tak payah tukar wifi. Perlu dah. Saya ni buat perlu. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita bersama. Kita baca Quran mungkin tu. Quran apa dah. Tak payahlah Quran. Kita pergi belajarlah. Lambat dah. Okey, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita bersama lagi di rumah Allah dalam majlis ilmu fardu ain, iaitu bab akidah ya. Bab akidah berkenaan dengan kitab Faridatul Faraid ya. Insya-Allah kita tengok muka surat 1 yang kita nak sambung pada petang ni. Kita berhenti dekat okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aqla'a fi samawati qulubil mu'minina syumusal ma'rifati musyriqatan bi anwarit tauhidi wal yaqini. Wassalatu wassalamu ala tarjumani uluhiyati wa dalili. Kita berhenti kat situ kan? Ada, kita sambung lagi. Wahdaniyatihi sayyidina Muhammadanil mab'uthi bibahiril mu'jizati lita'bidi risalatihi. Cuba kita berhenti kat situ lah. Kita ambil kat situ lah. Okey, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, alhamdulillah. Sekejap ya. Jadi macam yang kita perlu berhitung lah. Yang kita bincang sebelum ni berkenaan dengan selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita disarankan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat dan kesejahteraan ke atas juru bahasa ketuhanan dan juru tunjuk keesaannya, iaitu penghulu kami Nabi Muhammad yang dibangkitkan
dengan segala mukjizat yang mengalahkan. Jadi di sini selawat dan salam ke atas junjungan Rasulullah SAW. Segala selawat Tuhan, di sini kita faham Tuhan adalah terkaya. Tuhan terkaya dari segala-galanya. Tuhan terkaya dari segala-galanya. Pujian itu bagi Allah yang menaikkan matahari ma'rifah yang bergemerlapan dengan cahaya tauhid dan keyakinan di segala langit dan di segala langit hati orang-orang mukmin. Allah terkaya dari segala-galanya. Tuhan tidak berhajat kepada selain segalanya. Tuhan tidak berhajat. Kerana Tuhan itu kaya. Hanya Tuhan yang sebab semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Tuhan kaya, terkaya. Semua berhajat kepada Allah dan Allah tidak berhajat kepada yang lain. Hanya Tuhan yang kalaulah sebahagian daripada alam ini, iaitu makhluk yang buat. Kita kata Tuhan ni, asas pada Tuhan adalah wahdaniyah, keesaan. Wahdaniyah, keesaan. Islam adalah agama keesaan. Tuhan adalah berasas, Tuhan maksudnya asas dia kepada wahdaniyah, keesaan. Allah terkaya. Kalau Tuhan maksudnya terkaya, tidak berhajat kepada yang lain. Yang lain berhajat kepada Allah, yang lain berhajat pada Tuhan. Kalau sebahagiannya Tuhan buat, sebahagian lagi alam orang lain buat, maknanya tak masuk makna Tuhan. Kalau Tuhan maknanya keesaan, hanya Allah sahaja. Allah yang mencipta, ya. Allah yang memberi, Allah yang bagi rezeki, Allah yang mencipta. Jadi tidak ada yang lain. Contohnya kalau kita kata Allah jadikan kita, tetapi akal kita yang memberi bekas. Saya berfikir, saya pandai, saya cerdik. Itu saya yang cerdik, saya yang pandai. Makna di situ tak ada maksud Allah tu Tuhan. Sebab kita pun ada kesan juga. Kita pun ada bekas juga. Jadi sebenarnya atas alam ni, segala-galanya ni tidak memberi bekas ataupun kesan. Yang hanya memberi bekas kesan adalah Allah, yakni tu Tuhan. Itu maksud dia tu. Segala-galanya berkehendak kepada Allah. Segala-galanya berkehendak kepada Allah. Segala-gala berkehendak kepada Allah. Sebab segala-galanya lemah. Sebab apa kita berkehendak kepada Allah? Sebab kita makhluk yang lemah. Sebab kita makhluk yang lemah. Kalau kita tak perlu kepada Allah, maknanya kita lebih hebat pada Allah. Tapi kita semua berkehendak kepada Allah. Semua berkehendak kepada Allah. Betapa lemahnya kita, sehinggakan urat nadi, darah yang mengalir dalam badan kita pun perbuatan Allah. Oksigen masuk keluar pun, air oksigen sedut kan, keluar karbon dioksida kan. Yang tu pun perbuatan Allah. Kelip mata pun perbuatan Allah. Urat nadi pun perbuatan Allah. Makna kata kita memang makhluk yang lemah. Ngaji tabligh tu. Kita memang harap kat Allah semata-mata. Dalam semua urusan kehidupan dunia alam, semua berharap kepada Allah. Sebab Allah Tuhan. Sebab Tuhan paling kaya. Sebab Tuhan terkaya. Sebab Tuhan tidak berhajat kepada yang lain. Yang lain berhajat kepada Tuhan. Jadi boleh tinggal Allah ke? Tak boleh tinggal Allah. Setiap masa tak boleh tinggal Allah. InsyaAllah. Boleh main ke petang ni? InsyaAllah. Sihat ke? Alhamdulillah. Sakit ke? Alhamdulillah. Allah bagi sakit, saya nak uji kita. Kan sekarang mesti orang sakit kan? Demam. Ramai tak main ngaji? Demam, tak sihat Ustazah. Masuk hospital, kena operate. Semua perbuatan Allah. Asas ketuhanan satu je, wahdaniyah.
Siapa tak mengaji ilmu tauhid ni memang masalah besar. Dia gagal dekat sini, dia gagal habis semua. Dia gagal ilmu tauhid, dia gagal habis semua. Ibadah pun tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena mengaji ilmu tauhid. Okey. Kalau makhluk dia kata kaya, tapi lagi dia kaya, lagi dia berhajat kepada yang lain. Maknanya tak terkaya lah. Maksud terkaya ni tidak berhajat. Allah dia terkaya sebab dia tidak berhajat kepada makhluk. Makhluk kalau kata istilah kaya, sangat-sangat berhajat kepada orang dan kepada orang lain. Kita ni memang sangat berhajat pada orang lain. Sakit nak harap doktor, nak makan harap orang pergi cari, kena pergi market, kena pergi beli barang tu pula ikan-ikan semua nelayan yang cari. Kalau sayang-sayang orang yang tanam. Semua berhajat kepada makhluk. Sebab tu kita tak ada apa. Tak boleh katalah kita hebat. Saya tengok video yang Kamal Atatürk tu kan. Kamal Atatürk sampai dia nak mati pun dia punya sombong. Dia kata jangan sembahyang kat aku, mayat aku, jangan tanam aku. Jangan mandi, jangan semayang, jangan mandi, jangan semayang. Tu sampai punya sombong tu. Lepas tu bila dia mati, dengar cerita, saya tak berapa ingat sangat dia punya cerita tu. Kalau tak silap saya 9 tahun untuk mayat dia diawet. Last kali dia bagi mandi juga. Ada saya repost satu video tu kan. Last kali dia bagi dia mandi, dia semayang dia nak tanam, tak boleh, bumi tak terima. Dia punya rasa dia hebat. Last kali dia pergi letak satu tempat jauh tu di Turki. Hari tu masa pergi tu kami sepatutnya pergi dekat makam dia lah. Tapi dalam masa sama turun salji. Bila turun salji dia ada dua lah kita punya perjalanan tu, sama ada ke Kamal Atatürk punya makam ataupun ke tempat salji. Jadi kami pilih tempat salji lah, tak mahu pergi tengok. Ramai juga yang pergi belah sana kan. Bila pergi tengok makam dia, dia kata ada bau busuk juga lah. Tapi busuk lah dia kata bau. Manusia mana boleh? Manusia berharap kepada Allah. Makhluk berharap kepada Tuhan, tapi ada manusia yang tak mau kepada Allah. Teruklah. Memang sangat-sangat teruklah balasan dia. Okey. Kemudian dia kira dia ada penyakit yang sangat busuk kulit dia tu sampai membusuk lah. Kira orang mai tu dia berapa jauh pun dia bau punya busuk badan dia. Bumi pun tak terima dia ya. Segala-gala perbuatan hanyalah perbuatan Tuhan. Tuhan yang terkaya. Semua perbuatan adalah perbuatan Allah. Allah ni adalah Tuhan. Kita pun Tuhan. Maka batailah. Batailah. Itu yang kata tadi tu. Kita kata Allah Tuhan. Dalam masa sama kita pula yang mengubah sesuatu nasib kita. Kita kata ni usaha aku lah ni. Kalau tak usaha aku, benda ni tak akan berjaya. Aku berjaya sebab aku ikhtiar, aku usaha. Kalau nak jadi kata cakap mulut saja tak ada masalah. Macam kita kata Allah tajamnya pisau ni luka tangan aku. Kita kata luka tangan aku. Itu mulut saja yang bercakap. Tetapi dalam hati dah pegang. Yang melukakan, yang memudaratkan hanyalah bukan pisau, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bolehlah kita hukum orang kafir. Kalau dia kata Allah makanlah ubat, tak makan ubat mana nak baik, mana nak baik demam, mana nak baik sakit. Kita tak boleh hukum kata orang tu kafir. Dia sebut sahaja. Tapi pegangan lain. Pegangan bukan sebutan. Pegangan ni dalam hati. Itu dia. Jadi kita makhluk yang lemah, tidak ada apa-apa ya. Okey, jadi saya suka untuk kita pergi kepada selawat tadi ya, selawat kepada Rasulullah SAW. Kita sambung balik, dia kata rahmat dan kesejahteraan ke atas juru bahasa ketuhanan. Siapakah penunjuk yang pertama-tama sekali tunjuk dekat kita tentang ketuhanan? Siapa? Awak tak siapa? Siapa? Nabi. Nabi maksudnya nama ni dia cerita ni. Tak set tu. Dia kata apa lah? Dia kata wa dalili wahdaniyatihi sayyidina Muhammadin mab'uthi bibahiril mu'jizati.
Dia kata, siapakah yang mula-mula sekali nak tunjuk, juru bahasa tunjuk kepada kita tentang ketuhanan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahawa Allah itu terkaya dari segala-galanya, Allah itu Tuhan, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah yang tunjuk. Sebab tu selawat dan salam ke atas Rasulullah. Dia kata di sini juru tunjuk keesaan, iaitu penghulu kami Nabi Muhammad, yang dibangkitkan dengan segala mukjizat yang mengalahkan. Dia kata penghulu kan? Penghulu, iaitu penghulu kami. Betul tak dia sebut situ? Penghulu dalam bahasa Melayu, kalau dalam bahasa Arab Sayyidina. Sayyidina. Sebab tu bila kita sembahyang, dalam tahiyat kita, kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dia disunatkan kita sebut Sayyidina, bukan Sayyidina. Jangan silap pula, kita sebut Sayyidina. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nampak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa dia sebut Sayyidina? Yang tu khilaf ulama tu. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, sunat kita letak Sayyidina. Tapi kalau nak ikutkan daripada Nabi Muhammad SAW sendiri, tidak ada Sayyidina. Cuma kita beradab. Kan kita panggil orang Hashim. Kita panggil, kalau dia tua kita panggil Pakcik Hashim. Kalau muda sikit, Abang Hashim. Kalau muda lagi, Adik Hashim. Ada tak pangkat kita beradab lah. Takkan nak kata tak saat ni Azman. Ustaz Azman kan? Awak tak ada adab kan nak panggil orang Azman macam tu? Orang tu ustaz kan? Panggillah Ustaz Azman. Pangkat lah. Itulah kata tu. Tapi jangan jadi bising. Benda ni khilaf. Kalau nak masukkan dalam tahiyat, bubuh. Kalau tak mau sudah. Jangan ingat. Jangan jadi bergaduh dengan benda-benda yang kecil-kecil, yang ranting-ranting ni. Jangan kita kata, awak ni, sekali orang polis kata, orang tak bubuh Sayyidina apa? Sekali aku tak ada Sayyidina ni main mana Sayyidina? Nabi tak kata apa Sayyidina. Tak usah bergelai hak Sayyidina. Ni anak bergelai ni hak ni. Siapa penghulu kita? Nabi Muhammad SAW. Itu tak ada khilaf. Siapa yang tunjuk dekat kita? Nabi Muhammad SAW. Yang tu tak ada khilaf. Tapi nak bubuh Sayyidina ke, tak mau bubuh Sayyidina ke, tak ada masalah. Kalau kita yang ikut mazhab Syafi'i ni, kita beradab. Biasalah kita panggil orang biasa pun kita bubuh pakcik, buah abang, buah encik, buah tuan. Takkanlah dengan Nabi Muhammad sendiri yang bawa kat kita akidah yang benar, yang sahih, tiba-tiba kita panggil Muhammad saja. Jadi kita ni khilaf. Sayyidina Muhammad. Itu dia ya. Yang menunjukkan bahawa Allah itu terkaya. Pasal apa terkaya? Pasal dia Tuhan. Sebab tu dia terkaya. Macam mana dia boleh macam mana maksud istilah terkaya? Sebab bila terkaya tidak berhajat kepada yang lain. Betul tak? Tuhan saja yang terkaya. Tuhan saja yang tak berhajat kepada yang lain. Kita berhajat kepada orang, kita berhajat pada yang lain. Nak main mengaji tadi pun kena ada kereta. Tak ada kereta boleh sampai? Tak sampai. Ada yang kata, Ustazah kok tak boleh main mengaji sebab tak ada siapa nak tumpang. Berhajat tak pada orang lain? Berhajat. Kalau boleh main pun kaki tu, siapa punya? Allah punya juga. Berhajat tak? Berhajat. Miskin ke kaya? Apa-apa kedana tu Jadi, siapa yang tunjuk kata Allah tu terkaya? Pasal apa Ustazah kata terkaya? Sebab terkaya tak berhajat pada yang lain. Sebab hanya Tuhan yang tidak berhajat pada lain. Sebab itulah Tuhan terkaya. Siapa dia yang tunjuk? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini spek baru ni aku tak perasan ke? Sebab apa tahu? Apa ni jarak dekat tambah. Lu kata awak yang gelabu kan kali pada selfie kan. Saya bukan nampak apa tau selfie tu. Selfie tu kan dekat. Bila anak saya selfie masa duduk Mekah tu kan.
Tak nampak apa ni. Rupanya jarak dekat tu tambah. Jarak jauh tak tambah. Lepas tu silau tak ada dah. Jadi spek tu macam baru buat je belah sebelah tu. Dah kena buat lain. Nampak tak? Kaya ke miskin? Miskin. Nak tengok pun berhajat pada mata. Mata tu pula kena renew selalu. Renew. Tak sampai setahun renew. Pasal Sazah spek baru. Duk betul lah. Pasal dia dekat dengan Jom ni, dia kan 2 sekali. Kita pula betul. Siapa duk bagi hadiah tu? Banyak duit dia duk bagi hadiah kat Ustazah. Semoga murah rezeki. Okey, lepas tu dia kata hak Nabi, hak Nabi nak bawa kepada umat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia ada hubungan antara Allah dengan umat. Maka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul adalah perkara-perkara ghaib. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul adalah perkara-perkara ghaib. Lawa spek Ustazah Sipit habaq tidak, dia tak nampak spek baru. Tapi itulah first time pakai ni, dia jadi kacau sikit dia. Okey, jadi maknanya kalau nak bawa kepada ummah, kena ada satu benda yang boleh menyalahi adat, mencari akal, iaitu mukjizat. Kan tidak? Aku rasul. Macam mana tahu kata rasul? Apa lebih dia? Apa yang nampak kata rasul? Tu dia kata tadi tu, iaitu penghulu kami Nabi Muhammad yang dibangkitkan dengan segala mukjizat. Mukjizat. Maka Nabi Muhammad SAW ni dibekalkan oleh Allah dengan mukjizat. Untuk apa? Untuk mencari adat. Belain. Mukjizat ni belainan. Mencari adat. Nabi Muhammad paling banyak ada mukjizat berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Ustazah buat mata dekat Dr. Muhayya. Saya tak berhajat buat mata dekat Dr. Muhayya sebab saya suka pakai spek. Sungguh. Dulu saya pernah beli, dapatlah bonus sebelum kerja kan, beli contact lens. Saya pakai tak sampai 2 hari saya buang. Saya tak suka. Saya muka berbuluh tahu dah apa benda ni doktor ni. Hanya tidur dengan mandi je tak pakai. Lain pakai. Jadi saya tak mau buat lah. Saya tak pernah lah pula bercita-cita nak pergi buat mata kat Dr. Muhayya tu. Kalau buat tak payah pakai spek lah tu. Kacau lah pula tak pakai spek. Lawan biasa pakai spek. Yalah nampak tahu dia ni kena ada kawan baik ni. Best friend. Tak puas lah kita duk biasa pakai lah. Rasa tak kacau lah. Ada orang kita buat tak pakai contact lens. Tak kacau. Spek mata ni tak kacau. Okey je. Macam-macam. Tak tahulah aku 2-3 hari lagi kat Ustaz nak pergi kan. Tapi lah ni rasa tak mau lah. Tak apalah, pilih pakai spek tu. Okey, sekarang ni macam ni. Nabi yang bawa kita agar kita beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul ni adalah perkara-perkara yang ghaib. Nabi mula-mula sekali Nabi ajak apa? Beriman lah. Solat, zakat, puasa tu kemudian bila Nabi dah ada kerajaan dah di Madinah. Tapi kalau yang mula-mula Nabi bawa apa dia? Iman kepada Allah. Kenal tu Tuhan. Kenal Tuhan. Tu ilmu tauhid ni adalah ilmu yang sangat mulia dan ilmu yang wajib kita belajar. Berapa ribu spek Ustazah pun tak habis kata spek lagi. Spek tak mahal. Yang mahal lens. Sebab lens saya 2,000. Lens saja. Spek tak mahal. Lens saya sebab dia ada jauh, dia ada dekat, dia tukar jadi hitam. Lepas tu dia apa lagi tak tahu lah. High index kan. Nak buat spek risau tahu lens dia. Tahu cermin tak mahal. Tak ada adalah 1,000 tak boleh dah. Saya punya mata tak ada dah, betul tak? Sama juga ah. Nak buat pun bercinta pun nak buat no. Dia lens tu yang mahal. Dah selesai dah. Saya pun duk betul ni pasal spek baru saya duk betul. Okey. Kemudian apa ni, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kita ikut Nabi
Kemudian kalau kita ikut Nabi, sekejap. Terus balik kepada mukjizat tadi ya. Mukjizat ni mukjizat Nabi Muhammad SAW ni banyak. Sangat banyak. Tapi semua kita dengar cerita je. Sebab tak nampak depan mata kita. Satu saja yang tinggal, apa dia? Mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Okey, betul tu nak menangis bila buat ospek baru. Tengoklah, kita memang macam tu lah. Tapi satunya syukur ada mata. Ramai ada orang yang mata Allah tarik. Ramai, kencing manis tak ada mata, buta habis. Tak nampak. Banyak kakak saya pun dah buta dah. Mata juga, kencing manis juga. Saya rasa ada mata pun alhamdulillah. Kalau 2,000 pun kita bayar lah pasal mata. Sebab kita boleh nampak kan. Kan hari ni kita kata, mata ke telinga yang telinga bukan mata no, tapi mata nak tengok juga. Okey, alhamdulillah. Jadi mukjizat Nabi yang kita nampak depan mata adalah Al-Quran. Tahniahlah yang menjadi pelajar-pelajar Al-Quran. Jaga mukjizat Nabi. Siapa guru kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ajak sahabat-sahabat baca Quran. Nabi dapat daripada siapa? Dapat daripada malaikat Jibril alaihissalam. Kita dapat daripada Nabi ke? Tak ada daripada Nabi. Sebab tu kita dapat guru-guru yang bersanad dengan Nabi. Tiba-tiba mengaji, berhenti. Sebab ujian tu nak dapat pahala besar tu daripada sisi Allah tu. Mengaji, berhenti. Tak ada habis. Kenapa pengajian tak boleh habis? Baru berapa tahun je dah boleh berhenti. Sebab kita nak dapat pahala tu besar. Semua orang tak mampu nak dapat. Macam mana kita boleh berhenti, kita cari yang lain, kita pergi mengaji sana, mengaji sini, mengaji sana, keberkatan guru kita awal tu mana? Tak ada. Tak dapat lah sebab dia dah berpindah anak. Tapi orang tak nampak. Sebab itulah saya pesan, tolonglah istiqomah. Sebab apa? Saya kesian, sayang. Dah mengaji, teruskan. Kok mana pun kita bukan duk tunggu 6 tahun tu depan meja. Mengaji bunyi 6 tahun tak ada lah melengur 6 tahun depan meja. Seminggu sekali sejam. Seminggu sekali sejam. Dah sebab apa? Cepat jemu. Syaitan, nafsu, semua main peranan. Jadi macam mana nak kuat tu? Nak kuat itulah sebenarnya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak jaga ilmu mukjizat yang satu-satunya ada depan mata kita, iaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW, Al-Quran. Okey, mukjizat ni dia adalah yang lain semua kita dengar cerita. Mukjizat yang Nabi celup jari yang boleh makan berapa puluh orang makan, berapa ratus orang makan. Ada macam-macam mukjizat lah Nabi. Tapi yang kita nampak hanyalah Quran. Okey, apa yang berlawan dengan mukjizat ni? Sihir. Apa yang berlawanan dengan mukjizat? Sihir. Saya kena glaukoma, radang mata dan tekanan mata terlalu tinggi, mata sebelah dah kurang jelas, mengecil, ubat titis mata 6 jenis doktor pakar bagi. Tengok. Ya, macam-macam ya. Syukurlah apa yang Allah bagi kat kita, pinjaman sekejap ya, sekejap saja. Okey, sekarang ni lawan kepada mukjizat sihir lah. Kalau kata mukjizat mengalah adat, mencari adat. Tapi kalau sihir, kalau mukjizat tak boleh kalah. Mukjizat ada satu benda pun tak boleh kalah mukjizat. Tapi sihir boleh kalah. Sebab itulah tukang sihir Nabi Musa masuk Islam, terus beriman selepas dikalahkan oleh mukjizat Nabi Musa. Tu tengok ya. Kalau mukjizat ni ada pada Nabi, ada pada Rasul. Ada pada Rasul. Kenapa ada pada Rasul? Sebab nak membuktikan dia seorang utusan Allah. Okey, utusan Allah. Kalau sihir dan mukjizat ni tak boleh dikalahkan. Mukjizat tak boleh dikalahkan. Sebab tu Quran ni banyak kali dah orang kafir Quraisy nak kalah, orang Quraisy nak kalahkan. Cari orang yang paling pandai puisi, sajak, tapi tak boleh menang. Kalah juga.
buat ayat selepas nak depan pun dah bunyi pelik dah. Tak boleh lawan dengan ayat Quran. Sebab mukjizat tak boleh kalah. Mukjizat mencari adat. Tapi kalau sihir boleh kalah. Sebab itulah tukang sihir Fir'aun masuk dan terus beriman kepada Allah selepas dikalahkan oleh mukjizat Nabi Musa. Tidak. Karomah. Apa beza pula dengan karomah? Mukjizat siapa yang dapat? Rasul. Mukjizat dapat kat para rasul. Sihir kita tahu, permainan syaitan, permainan jin dan syaitan. Dan mukjizat boleh kalahkan sihir. Sihir memang boleh kalahkan. Sihir memang boleh dikalahkan. Okey? Yang tu kita tahu dah permainan syaitan. Banyaklah berlaku sihir-sihir ni. Bila silap mata, black magic kan. Okey, karomah ni macam mana pula? Karomah ni didapati oleh aulia, wali-wali Allah. Wali-wali Allah dapat banyak karomah. Ada yang kata buaya tu dia main-main tu, ada satu kisah dia buaya ni digigit kaki bini satu wali Allah ni. Dia gigit kaki tu, wali Allah tu tepuk kepala dia je. Lepas. Dia lepas. Wali Allah. Ada yang berjalan atas sungai, berjalan tayak lah. Jalan tayak tak tenggelam kan. Tapi wali Allah bukan ada hubungan dengan manusia. Dia tak boleh nak bangga dengan dia punya karomah. Kalau dia bangga dengan dia punya karomah, tak layak dia jadi wali. Jadi orang biasa pun tak layak. Sebab dia bangga dengan kelebihan yang Allah bagi dekat dia. Itu biasa. Yang Nabi tadi ni, Nabi para Rasul tadi ni, memang mukjizat dia nak tunjuk kepada orang ramai yang dia ada kelebihan yang Allah bagi, dia tu wakil ataupun pesuruh Allah. Karomah kepada para wali bukan untuk tunjuk kepada siapa-siapa. Karomah tu untuk diri dia je. Kadang-kadang ada orang kata pagi dia duduk sini, tahu-tahu sampai tengah hari tu duduk di Mekah tu. Kenapa dia dapat karomah? Sebab dia orang yang beriman, dia orang yang bertakwa. Dia yang beriman, dia yang bertakwa. Takwa ni dia ada 3 peringkat. Takwa. Yang pertama, takwa yang paling rendah. Takwa yang paling rendah. Apa dia takwa yang paling rendah? Takwa yang paling rendah adalah tidak mensyirikkan Allah. Tidak mensyirikkan Allah. Maknanya dia beriman kepada Allah solid. Dia tak syirik, dia tak menduakan Allah. Dia tidak syirik lah maksud dia. Syirik ni maknanya samakan Allah tu. Tuhan tu ada pula yang lain. Daripada sudut pegangan dia beriman kepada Allah walaupun dia buat dosa. Ada tak orang yang beriman tapi dosa? Ada kan? Dia beriman tak? Dia pegang Allah tu Tuhan. Satu-satunya Tuhan adalah Allah SWT. Tapi dalam masa sama dia orang yang buat dosa. Orang buat derhaka. Tak semayang cerita bukan tak beriman. Tak, iman ni maksudnya pegangan. Dia mengumpat orang, dia buat dosa tak? Dia buat dosa. Tapi dia beriman tak? Dia beriman. Takwa yang paling bawah adalah yang tak mensyirikkan Allah. Tak menyekutukan Allah. Itu takwa yang pertama. Kalau tak lepas hak pertama, tak naik yang kedua. Yang kedua ni adalah buat apa suruh, tinggal apa Allah larang. Itu kedua. Selain pada beriman kepada Allah, apa yang Allah suruh buat, kita buat. Allah suruh tutup aurat tu bawah sikit. Allah suruh sembahyang. Rukun iman, buat semua. Sembahyang, rukun Islam tu. Sembahyang, puasa, zakat, haji, tutup aurat. Hak tak tutup aurat tu macam mana pula? Tak masuk lah hak ni. Mungkin hak nombor 1 lah. Hak tak ni, hak mula-mula tak ni. Hak permulaan dah sini. Nak takwa dah, nak naik pangkat dah. Nak naik lah pangkat, takkan pangkat tu je daripada mula sampai habis. Mestilah kita ada naik pangkat sikit kan. Apa yang Allah suruh kita buat? Buat. Apa yang Allah suruh ni, wajib-wajib ni. Apa yang Allah suruh buat semua.
tutup aurat, sembahyang, puasa bulan Ramadan, sembahyang 5 waktu, zakat keluar, haji. Buat semua. So dia buat. Hak Allah SWT jangan buat, dia tak buat. Minum arak dia tinggal, berzina dia tinggal. Semua benda yang Allah larang semua dia tinggal. Hak tu takwa nombor 2. Takwa nombor 2, naik lagi satu. Takwa nombor 3. Apa takwa nombor 3? Hak wajib buat, hak sunat buat. Tinggal sunat ni serupa tinggal wajib tu. Dia tinggal sunat qabliyah subuh tu, dia menangis macam dia tinggal sembahyang fardu subuh. Dia tinggal sunat sebelum zuhur, dia susah hati ni. Allah, macam mana ni tak sembahyang zuhur ni? Sunat bukan sembahyang fardu, sunat. Dia tinggal sunat Isnin, Khamis, puasa ni, dia susah hati dah. Hak ni takwa nombor 3. Paling tinggi lah. Benda haram telah-telah dah buat, tak buat. Benda makruh pun tinggal. Kalau kita ala makruh je, duk terlekat nombor 2 tu lah. Tu okey lah nombor 2 atas, nombor 1 daripada dulu pakai lah. Tak tahulah no. Takutlah kita. Tapi ketiga-tiga jenis takwa tadi, yang paling tinggi yang mana? Yang mana? Yang nombor 3. Yang nombor 3. Okey? Kalau kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selawat pada Nabi kan? Satu perintah. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, ke atas keluarga Nabi. Selawat juga, salam sejahtera, rahmat ke atas keluarga Nabi. Keluarga Nabi termasuk orang bertakwa 3 golongan tadi, dia dapat doa. Dia dapat. Siapa yang lagi perlu kepada doa kesejahteraan? Hak nombor 1, 2 ke 3? Saya minum air. Hak mana? Jenak matematik. Tak ada abang pusat sekian ramai kan? Itu minum air. Lekat nombor 2 tu lah. Kan nombor 1. Yang paling perlu kepada doa ni, nombor 1 lah. Nombor 1 tu lah. Sebab dia banyak dahaka pada Allah. Perlulah pada doa. Kadang-kadang kita kata, alah selawat pada Nabi sudahlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang buat majlis Sayyidina tu, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Hak wa ala ali Muhammad, dia tak mau doa. Dia kata Allah boleh kat keluarga Nabi tu Bani Hashim, Bani Muttalib. Dia tak tahu hak dia pun masuk dalam tu ke? Hak dia pun masuk dalam ala ali Sayyidina Muhammad tu. Lagi banyak kita doa, lagi banyaklah dapat kat kita semua. Jadi jangan kira doa lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita doa lah. Sebab yang kata keluarga Nabi tu termasuk yang 3 jenis takwa tadi. Terkeluar pada tu tak dapat doa. Sebab tu orang kata bila kita nak beli barang, bila beli kedai orang Melayu, orang Islam kita mahal sikit pun tak apa, dah mahal. Kedai Cina tu murah 2 rupang. Aku beli barang kat dia murah 2 rupang. Kedai Cina tu, kedai Melayu tu mahal. Dia Melayu, dia mahal, dia sembahyang, dia baca selawat kat atas wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setiap kali tahiyat dia tu, kan memang syirik. Hang tak dapatlah doa hak takwa tu. Mahal-mahal dia pun, dia sembahyang doa kat kita dah. Dia doa kat kita. Mahal pun tak apa, dia dapat benda mahal, dia jual mahal. Cina dia beli, dia banyak modal, dia beli banyak, dia dapat murah, dia jual murah. Orang Melayu, dia jual mahal pasal dia dapat mahal. Kita orang Melayu rela lagi beli ke orang kafir sebab murah, tak mau beli ke orang Islam hak mahal tu. Sedangkan orang tu sembahyang 5 waktu, duk doa kat kita. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam tahiyat akhir, tasyahud akhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
Muhammad. Yang tu rukun dalam rukun qauli. Kita nak buat bengkel solat dekat Shah Alam, sambil-sambil tu ustazah promote siap-siap lah. Selalunya bila ustazah dah buat, duk tanya pula. Itu macam tu lah, habis kan yang tu. Habis ustaz duk tanya lagi. Ustaz bila ustazah? Ustaz bila ustazah? Bila orang bagi tak mau masuk. Lepas tu duk tanya ustaz bila. Kita bukan boleh buat tiap-tiap bulan. Dia ingat kita ni ada satu company buat tiap-tiap bulan. Tak ada. Kalau main satu tarikh keramat tu hampa pulun ambil kalau hampa nak mengaji. Kalau tak boleh hampa jangan tanya. Ni nak bagi tahu ni, hak Shah Alam ni. Ni dah bagi ni 25 hari bulan November, rukun qauli, rukun qalbi. Dan kita buat juga praktikal di akhir sekali, kita masukkan yang sembahyang tu. Tak pernah lagi kita buat rukun qauli, rukun qalbi yang ada praktikal. Kali ni kita buat 25 hari bulan November. Tengok ustazah punya link kat mana-mana tengok. Ataupun itulah TikTok ni tak ada sebut. Itulah tengok kat ustazah, DM ustazah kan, tengok video ustazah dekat bio tu. Tengok tu, tengok link tu. Jangan duk tanya-tanya dah. Duk tanya-tanya. Tak ada dah. 25 hari bulan November saya baru tanya. Staff boleh masuk berapa orang? Sebab kita bukan macam Dewan Dialog Staff. Staff boleh masuk 300 lebih. Ni dah 100 lebih lah. Dah 100 lebih lah ni. Apa lambat tak ada lah. Jangan marah kat ustazah, dia macam itu. Dia tak dapat masuk, dia berhenti mengaji. Dia yang haru lah. Tak ikhlas tu ngaji tu. Kalau betul ikhlas dia kena dia marah lah sebab dia dah kata saya nak pergi ustazah simpan. Saya bukan dia simpan sik. Tak ada deposit, tak ada simpan. Sebab kalau saya simpan, saya pernah dulu simpan tanya. Pasal dia tak bayar kan. Kak, macam mana jadi tak? Oh, minta maaf memang tak jadi. Tak ada lah saya nak pergi tanya seorang-seorang yang hamba kata nak pergi tu. Jadi jangan. Pulun, ambil. Okey. Dalam tahiyat akhir, selawat kat atas keluarga Nabi, apa hukumnya? Tu gelak tu dah berapa dengar satu taman. Satu al-ustaz al-Muqarrah ni. Tu lah doktor pergi solat selalu tu dia pening dah. Hak tu hak pi tak apa dah, depa pi dah, depa terlupa, depa dapat pahala. Hak tak pi lagi ni tapi dia haram lah pasal dia memang tak belajar. Hak dah pi dah tak ingat. Tak apa, Allah angkat. Tak berdosa. Depa pakat bincang lah dia orang. Saya tanya satu je. Tak saya tanya apa? Kepada Nabi ke keluarga Nabi? Okey, keluarga Nabi. Satu. Kak jangan hak keluarga Nabi tu. Hak yang keluarga Nabi kita wajib lah. Okey, yang lain? Tahiyat akhir. Salah. Tak apa besar lagi. Suara apa sunat tak ustazah selawat kat keluarga Nabi? Saya baru tanya, dia tanya pula kat kita sunat tak. Ulang soalan pun dia dah. Nampak kita ni kan kita memang dah belajar ni lupa no. Tak tahu lah, abanglah kayak mana. Kau kata apa? Rantai tangan kita serupa ustazah. Siapa dia tu? Ramlah Ismail. Rantai tangan serupa ustazah. Duk ulang-ulang pergi bengkel pun kadang terlupa juga. Hasanah pergi tak kali ni? Alright. Kalau kita mazhab Syafi'i, putih dah lah dia tunduk-tunduk ni bukan nampak muka dia. Selawat ke atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir sunat am'an. Betul lah kat kami dah betul lah tu betul. Sunat am'an. Tapi kalau mazhab Hanafi wajib. Khilaf juga kat situ tu. Khilaf juga. Betul ustazah ulang-ulang pun lupa juga. Ni yang kata lupa juga. Sebab tu sembahyang kan kita buat selalu. Betul ustazah. Okey. Selawat ke atas keluarga Nabi dalam tasyahud akhir mazhab Syafi'i sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni kalau tak buat cacat. Sembahyang cacat. Cacat ni macam tak ada tangan, tak ada kaki ya? Kalau mazhab Hanafi wajib kena buat, kena baca.
Jadi makna kata apa? Memang kena selamat kata golongan Nabi tu. Golongan Nabi tu siapa dia? Siapa? 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 Abang hak takwa tadi kalau kita semua. Orang-orang? Kali kono sikit loh. Orang-orang bertakwa lah, termasuk kita lah. Ustazah boleh bawa encik couple tak? Boleh lah. Bawa encik couple, bawa. Kita ada lelaki-lelaki juga. Cik Hasan Mumpi. Cik Hasan yang famous lah. Orang dah tahu dah tengok Cik Hasan. Cik Hasan banyak kakak angkat tau. Dalam kelas Khadijah semua kakak-kakak angkat dia. Dia kalau dia main dengan motor, dia pun cukup sehati. Mesej lah, Cik Hasan dah sampai ke belum? Cik sampai mana? Saya duk kata, Cik Hasan ni banyak apa ni kakak-kakak angkat. Betul tak Cik Hasan ada ni Cik Hasan? Asal nampak Cik Hasan komen? Ada lelaki-lelaki pun ada. Ada seorang tu tanya, Ustazah lelaki-lelaki ada berapa orang? Lepas tu Ustazah kata, Ustazah lelaki-lelaki ada tak? Saya kata ada, lelaki-lelaki pun ada. Lepas tu dia tanya pula, berapa orang Ustazah? Saya kata pun ada masalah ke dengan lelaki-lelaki. Sebab apa, ada yang kata dia Ustaz, dia dengan lelaki-lelaki dia tak mau main. Dia tak mau main kan? Perempuan ada masalah dengan lelaki-lelaki ke? Lepas tu dia kata, tak, saya tak ada masalah dengan lelaki. Cik suami saya nak pergi kalau ada lelaki. Ada. Bawa main. Kita ajaklah sama. Okey. Tapi tu saya kata jadi makna selawat kat atas golongan Nabi tu termasuk kita juga. Termasuk kita. Tu saya kata. Orang Islam kita ni, sebab tu bila ada orang Islam buat jahat kat kita, kita doa. Sebab dia semua tu adalah umat Nabi Muhammad. Memang dia buat jahat dengan kita. Allah takdirkan dia buat jahat dengan kita. Tapi kita doa, Ya Allah, Ya Tuhanku, ampun dosa dia. Sebab dia tak tahu. Bagi dia hidayah, Ya Allah. Supaya lembut hati dia. Dia umat Nabi Muhammad SAW. Bawa kami semua masuk syurga bersama dengan Rasulullah SAW. Sentiasa bersangka baik. Okey? Jadi karomah apa dia tadi? Karomah untuk siapa? Untuk wali Allah. Karomah untuk wali Allah. Okey, kalaulah wali Allah ni orang yang bertakwa. Right? Wali Allah ni orang soleh, orang yang bertakwa, itu adalah wali Allah. Tapi kalau bukan bertakwa, membuat dosa, orang buat bukan bertakwa lah, sembahyang bibir orang itu je. Tapi tak banyak sangat buat amal soleh, tapi dia ada kelebihan. Tu apa dia pula? Ada seorang kan, dia cakap telefon kan. Dia cakap telefon dengan saya ni. Dia kata, saya tahu ni, Ustazah pakai kereta scan-scan kan? Nombor kereta scan-scan kan? Ustazah nak buat bengkel lagi kan? Minggu tahun depan kan? Sudah. Ni apa pula? Kita tahu mana? Saya cakap dengan Ustazah, saya tahu. Ustazah benci dekat siapa, Ustazah suka kat siapa, saya tahu. Sudah. Okay, ni apa cerita? Okay. Kalau dia bukan orang soleh, kalau dia orang soleh, orang yang bertakwa, dia dapat karomah. Tapi kalau dia orang biasa-biasa saja, dan dia pun tak banyak amal soleh, semayang macam biasa saja, dia ni apa dia yang ada kat dia tu? Okey, kalau bukan jin dan syaitan, dia boleh meramal masa depan. Dia boleh tahu. Dia kata macam ni betul. Dia tak nampak pun, dia tak mai pun, dia tak ada pun di situ, tapi dia tahu. Yang tu dipanggil istidraj. Orang yang macam ni, dia pun sendiri sesat, orang lain percaya pun sesat. Kak tengok Ustaz saya, Kak nampak apa? Dah mula dah tu. Dia bukan wali Allah. Dia tak boleh guna benda tu untuk orang ramai. Dia kata, sebab dia nak. Bila dia nak, Allah bagi. Dia nak. Kak belajar ke? Tak, saya tak pernah belajar pun. Tapi Allah bagi dekat saya, dia kata. Kalau dia bercakap dengan saya, dia tahu tau. Hak dalam hati saya. Saya tak suka bercakap lah, pasal dia dah tahu saya. dia tahu, dia ramal benda yang betul. Dia cakap dengan kita, dia boleh tahu. Ustazah, anak ada 5 orang kan? Tu hak nombor 2 tu, dia buat apa dah ni? Dia tak tahu pun anak saya siapa dia. Dia boleh tanya, dia dah baik ke? Dia tanya. Okey,
Dia bukan wali Allah karomah Nabi dapat mukjizat. Yang ni apa dia pula? Yang ni bukan karomah, bukan mukjizat, dia orang biasa, dia bukan orang soleh. Bukan orang soleh beriman bertakwa, memang buat ibadat saja. Lebih kepada istidraj. Lebih pada istidraj. Tak payahlah duk pergi tanya ni macam mana jadi apa. Orang duk guna pula dia untuk bertanya, apa jadi saya? Kak tengok saya penyakit apa? Jaga-jaga. Okey. Nabi Muhammad SAW ni dia dapat mukjizat kena selepas kenabian ya, selepas dapat kerasulan. Tapi sebelum Nabi jadi rasul, ada tak benda pelik berlaku pada Rasulullah? Banyak. Awan yang duk melindungi Nabi Muhammad SAW. Kecil-kecil. Tapi yang tu bukan mukjizat, dia panggil irhas. Alif, hamzah lah, alif, hamzah bawah tu ra, ha simpui, alif sad. Irhaus maknanya yang dapat pada Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Nabi. Banyak tak? Banyak. Tanda-tanda kenabian. Haru no? Memang haru lah. Sebabnya bila ada orang dapat kelebihan tu, orang duk pergi tanya. Siapa percaya sesat lah. Mana boleh percaya benda yang akan datang? Allah takkan bagi kelebihan kepada kita benda yang akan datang, benda yang tak nampak. Allah takkan bagi. Melainkan dia orang soleh dia dapat dah. Karomah dia wali Allah, auliya. Nabi umur 40 baru dilantik jadi rasul. Sebelum Nabi dilantik jadi rasul, banyak berlaku pada Nabi dah, benda-benda pelik. Nabi nak pergi tengok orang muzik-muzik kan, tiba-tiba terlena. Nabi dibelah dada. Masa kecil pun irhaus lah tu. Irhaus. Istidraj ni benda pelik. Berlaku pada orang istidraj ni kalau pergi duk cari bomo apa semua yang boleh nampak akan datang tu. Dia tahu simpan di mana, hilang di mana, sama ada dia minta pertolongan jin atau syaitan ataupun dia istidraj juga. Sebab tu kita tak boleh. Sebab tu tak boleh menengok. Orang Kedah kita kuat menengok tau. Orang Penang pun sama. Dia kuat menengok. Kalau benda hilang, dia pergi carilah ustaz boleh menengok. Ustaz lah konon. Yang boleh menengok kan ustaz lah. Ustaz tengok ustaz. Kunci kereta ni jatuh dalam mana tak tahu. Cari tak jumpa. Hilang tu pun pergi menengok. Tu jaga akidah. Ya. Jadi pukul pada ni. Nak sekarang. Istidraj ni benda pelik ya. Dia ramal nasib orang. Dia nak tahu penyakit orang. Dia nak tahu masa depan orang. Jadi benda-benda ni orang biasa tak, itu mencari adat tu. Maknanya benda yang mencari adat. Tapi bukan kurniaan daripada Allah SWT. Tapi kalau dia nak, Allah bagi. Itu nama istidraj. Bukan berdasar kepada ilmu sihir, bukan kerana bersahabat dengan jin. Yang ni lah kita kata istidraj tadi. Kalau bersahabat dengan jin tu dah tertelang lah jin punya kerja. Apa dia? Allah bagi kat dia nikmat. Bagi kat dia nikmat, dia orang yang derhaka tapi dia dapat nikmat kaya, menegak kaya, semayang tidak, apa tidak, semua tak ikut perintah Allah. Tapi Allah bagi. Bukan bagi untuk nikmat pada dia, tapi untuk uji dia. Allah lagi menjauhkan dia daripada Allah. Bukan lagi dekat pada Allah, tapi menjauhkan dia daripada Allah lah. Benda pelik-pelik ni kalau kita nak sangat, Allah bagi. Tidur malam doa, ya Allah bagi aku benda pelik, aku boleh meramal masa depan. Dia minta. Ya Allah, ya Tuhan, aku bagi aku tahu penyakit ni orang ni tak, orang tak tahu, aku boleh tahu. Tu dia nak. Allah bagi kat dia. Maknanya siapa yang percaya dia pun boleh rosak sama. Karomah ni orang solehnya. Orang soleh zahir, orang soleh batin. Nak dapat bukan senanglah wali Allah ni. Ni Ma'unah macam mana pula? Ma'unah ni dia bukan orang soleh, tapi solat dia elok lah. Ada satu ketika datang ribut, dia kata Allahumma, baru nak angkat tangan Allahumma, ribut pun hilang. Selalu kes-kes ni bila jadi di dalam tengah laut, bila kita minta doa, kita betul-betul minta pada Allah. Bayangkan kapal kita duduk tengah laut, duduk berombak, rasa masa kita minta kepada Allah tu minta betul-betul tak? Kita sekarang Allahumma, tapi mulut je, hati duduk tangan lain. Tak boleh betul-betul.
Kalau kita betul-betul dalam keadaan terdesak dan sangat-sangat susah, kita memang Allahumma tu betul-betul kepada Allah, yang tu datang pertolongan Allah, yang tu dipanggil ma'unah ya. Dalam hati dia hanya ingat Allah, tak ingat yang lain. Kita kadang minta Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah berkatilah rezeki, bukan minta Allah tu tengok laut. Dia tengok laut. Habislah lah. Okey. Alright, kita istidraj ni contohnya Allah bagi dekat orang kafir lah. Allah bagi macam-macam. Dia kaya, dia sihat, tak ada penyakit, dan sekali mati masuk neraka. Itulah istidraj. Sebab tu kita takut kalau dapat istidraj. Sebab istidraj pengakhiran dia neraka. Okey, cukup takat tu dulu. Kita sambung balik dekat mana yang Syidah ya. Dekat tu apa nama, sampai mukjizat tu. Berarti sampai mukjizat. Bibahiril mu'jizati. Litakbidi risalatihi tu belum lagi. Boleh nak? Alright. Alhamdulillah. Kuliah Ustazah setiap petang ke tak? Hari Isnin dan Selasa. Esok sekali lagi. Kalau Fardu Ain esok apa dia kat bidang? Kita dapat kali tapi kita tinggal apa? Minggu pertama. Minggu pertama akidah. Minggu pertama lah. Minggu pertama akidah. Besok akidah juga tapi kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey. So, alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita mohon pada Allah, ya Allah tunjukkanlah kami yang benar itu satu kebenaran, yang batil itu satu kebatilan. Yang benar itu satu kebenaran, bantu kami untuk menuju kepada kebenaran. Yang batil itu satu kebatilan, mohon pada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada segala kebatilan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.